Situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes COVID-19 sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, satu kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 505 kes sembuh dilaporkan hari ini. Manakala jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos kedua bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 72.2% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.5%. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mulai hari ini jumlah kes baharu dan kes aktif harian tidak lagi dikongsikan memandangkan negara sudah menamatkan fasa awal endemik. Pusat vaksinasi stadium tertutup akan ditutup secara rasmi bermula hari Jumaat 1 Julai 2022. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menjelaskan penutupan adalah mengambil kira kadar vaksinasi COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada tahap yang tinggi dan jumlah rakyat dan penduduk yang datang setiap hari untuk mendapatkan vaksin COVID-19 semakin berkurangan. Pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 kebangsaan di daerah Brunei dan Muara akan diteruskan di beberapa buah pusat-pusat kesihatan. Bermula pada 2 Julai 2022, vaksinasi COVID-19 boleh didapati di Pusat Kesihatan Berakas Rancangan Perumahan Negara Lambak Kanan pada waktu operasi seperti yang tertera. Manakala bermula 4 Julai 2022, vaksinasi juga boleh didapati di Pusat Kesihatan Pengkelan Batu dan Pusat Kesihatan Pengira Anak Puteri Hajar Rashidah Sadatul Bolkiah Kampung Sungai Asam pada waktu seperti yang tertera. Persidangan Majlis Mesyuarat Negara yang diadakan setiap tahun bukan sahaja membincangkan perkara utama iaitu belanjawan negara bahkan menjadi wadah sesi permuzakarahan dan lawatan bersama kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan. Melalui interaksi tersebut, ia memperlihatkan kesepaduan dalam membangun dan mencapai wawasan negara. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara semasa menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Majlis diadakan di bangunan Dewan Majlis. Semasa kunjungan hormat tersebut, Tuan Yang Terutama Bernard Reno Fabri dan Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib juga antara lain membincangkan mengenai bidang pendidikan dan perundangan kedua-dua negara. Juga hadir Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Jaya Datu Paduka Awang Haji Judin bin Haji Asar, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM ke-16 diadakan hari ini di Kementerian Pertahanan Nasional Kemboja dengan tema Perpaduan untuk Keselamatan Harmoni. Mesyuarat tahun ini memerhatikan 3 kertas konsep dan 1 terma rujukan diterima pakai dan 2 kertas perbincangan diambil maklum. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Jeneral Samdech Piche Sanatiban, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Nasional Kemboja.
Mesyuarat ADMM berjaya menerima pakai kenyataan bersama bertajuk Visi Phnom Penh dalam peranan pertubuhan pertahanan dalam menyokong pemulihan COVID-19 serta deklarasi bersama Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dalam kerjasama pertahanan untuk mengukuhkan perpaduan bagi keselamatan harmoni. Selepas mesyuarat, Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Wakil-Wakil Pertahanan mengadakan kunjungan hormat bersama kepada Perdana Menteri Kemboja, D.P. Perles. Di samping mesyuarat ADMM, mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan Jepun dikendalikan dan dipengurusi bersama oleh Perdana Menteri Kemboja dan Tuanan Terutama Kishi Nobuo, Menteri Pertahanan Jepun. Ini diikuti dengan mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN dan China secara dalam talian yang dipengurusi bersama oleh Perdana Menteri Kemboja dan Tuanan Terutama Jeneral Wei Fenghe, Menteri Pertahanan Republik Rakyat China. Mesyuarat dua hala juga diadakan antara negara Brunei Darussalam bersama Kemboja dan Jepun. Negara Brunei Darussalam tidak terkecuali daripada kesan krisis iklim dengan purata suhu meningkat pada kadar perpuluhan 25 darjah Celsius setiap dekad dan dijangka mencapai peningkatan 4 darjah Celsius menjelang akhir abad ini. Purata taburan hujan bulanan negara juga diramalkan meningkat kepada purata 500 mm menjelang 2050. Berucap pada pelancaran Minggu Tindakan Iklim pagi tadi, Menteri Pembangunan menjelaskan kementerian tersebut melalui Sekretariat Perubahan Iklim Brunei telah merancang dan melaksanakan beberapa dasar perubahan dan langkah secara aktif bagi menangani isu perubahan iklim yang berterusan. Justru penting bagi negara memainkan peranan dalam tindakan iklim bagi mengurangkan kesan dan risiko perubahan iklim. Yang berhormat Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid berkata, Dasar Perubahan Iklim Kebangsaan Brunei BNCCP yang dilancarkan pada Julai 2020 ditubuhkan bagi membuka laluan ke arah rendah karbon dan iklim berdaya tahan. Minggu Tindakan Iklim diadakan bersempena dengan persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022. This year, we will also focus our efforts on completing the preliminary climate risk and disaster assessment as we also begin developing our long-term strategy to identify actions to meet our nationally determined contributions commitment. Dengan tema ke arah karbon rendah dan iklim berdaya tahan Brunei Darussalam, Minggu Tindakan Iklim dilancarkan bersama oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datu Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Menteri Pembangunan Yang Berhormat Pangeran Syamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan pameran Minggu Tindakan Iklim yang memfokuskan kepada tema tahun ini. Minggu Tindakan Iklim dibahagikan kepada dua acara iaitu persidangan dan pameran yang akan diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas sehingga 25 Jun 2022 dan Festival Eco Street yang akan diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah pada hari Ahad 26 Jun 2022. Program Bengkel Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memfokuskan perubahan iklim termasuk menjaga kesejahteraan rakyat di negara ini. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Pemerkasaan belia dalam tindakan iklim atau Youth Empowerment in Climate Action dibincangkan semasa Bengkel Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semasa Minggu Tindakan Iklim bersempena dengan Brunei MYCE 2022 petang tadi. Hadir Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja MYCE 2022. Terdahulu diadakan pengenalan ringkas mengenai dasar perubahan iklim kebangsaan Brunei yang antara lain memfokuskan mengenai perubahan iklim termasuk menjaga kebajikan rakyat di negara ini dan memastikan persekitaran yang bersih, hijau dan mampan bagi generasi masa depan negara. Bengkel juga dimuatkan dengan sesi bengkel yang dikendalikan oleh speaker jemputan dari Vietnam. Minggu Tindakan Iklim juga diisikan dengan sesi dialog belia. Sesi dialog dijangka dapat meningkatkan kesedaran dan mendidik orang ramai mengenai tindakan iklim secara keseluruhan dengan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dalam aktiviti manusia. Hadir Dayang Aldila binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Setiausaha Tetap Korporat dan Undang-Undang Kementerian Pembangunan selaku pengerusi bersama Jawatankuasa Kerja bagi Minggu Tindakan Iklim Brunei MYCE 2022. Dialog mengenai tindakan belia terhadap iklim disampaikan oleh 4 orang panel jemputan. Antara yang dibincangkan termasuk kesan perubahan iklim dan keperluan pembangunan mampan. Di samping itu adalah juga penting untuk melibatkan pelbagai pihak berkepentingan dan meningkatkan cita-cita pada tahap dan sektor yang berbeza, terutama dalam konteks meningkatkan kesedaran dan membangun penyelesaian inovatif. Sementara itu, 35 penuntut petang tadi mengadakan satu lawatan ke Tenaga Suria Brunei, Syria Energy Lab dan Brunei Shell Petroleum BSP bersempena Minggu Tindakan Iklim bagi Brunei MYCE 2022. Lawatan merupakan salah satu inisiatif dalam meningkatkan kesedaran para belia mengenai tindakan iklim dengan pengurangan pengeluaran gas karbon melalui aktiviti harian terutamanya pada industri-industri utama dan pembuangan sisa sampah plastik. Seorang mangsa yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah baru-baru ini di Rancangan Perumahan Negara Lambakanan mendapat bantuan kewangan. Majlis Penyerahan Bantuan Anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim diadakan pagi tadi di Bilik Kunjungan Bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyerahan bantuan kepada Ketua Keluarga Awang Haji Julaihi bin Haji Tuah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan adalah bagi menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Sejak awal tahun ini hingga Mei 2022, seramai 120 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Jumlah tersebut bertambah dengan sebuah keluarga berbangsa Iban telah memilih Islam sebagai pegangan hidup di daerah Temburong. Majlis Pengislaman 7 orang sekeluarga ini berlangsung di hadapan Pangeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diteruskan dengan dikir marhaban serta penyampaian cenderahati dan replika penanda arah kiblat. Alhamdulillah lah, happy, gembira lah dapat sudah masuk atau macam rasa terharu je lah. Juga anak-anak sama aku boleh lebih mendalam lagi agama Islam ini supaya indah sisiakan. Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci. Bakal jemaah haji yang mengikuti pakej Strait Central Agencies kemarin membuat lawatan
ke sekitar Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah. Para bakal jemaah dibawa meninjau keindahan Masjid Nabawi dan persekitarannya. Tertarik dengan keadaan masjid, para bakal jemaah juga sempat untuk merakam kenangan manis dengan mengambil foto dan video sambil diberikan penerangan tentang sejarah yang terkandung di dalam Masjid Nabawi oleh mutawif pakej tersebut. Sementara itu, para bakal jemaah yang mengikuti pakej Darussalam Holdings dan Berhad kemarin mengikuti sesi tazkirah. Sesi tersebut diadakan di Hotel Dalah Taibah, Madinah Al-Munawwarah. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Tazkirah bertajuk Merebut Pahala Berlipat Ganda di Bumi Madinah disampaikan oleh Awang Haji Badruddin bin Haji Basar, Guru Ugama, Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi. Tazkirah antara lain menyentuh tentang memperbanyakkan selawat dan membaca Al-Quran ketika berada di Madinah Al-Munawwarah. Dalam temubual bersama beberapa bakal jemaah haji negara, rata-rata mengatakan tazkirah yang diadakan sedikit sebanyak dapat menolong lagi menambahkan ilmu sebelum mereka bertolak ke Mekah nanti. Dengan adanya lagi tazkirah yang buat, sebanyak akan menambah lagi persiapan kami untuk bergerak ke Mekah, insya-Allah. Pihak pengurusan pun ada menasihati kami supaya menjaga kesihatan, banyakkan mentelaah apa yang sudah diajarkan masa kursus-kursus. Tazkirah yang kena bagi rakam itu bagus untuk kami mengulang kaji lagi semula sebelum kami pergi ke Mekah untuk mengerjakan rukun haji. Semoga segala urusan para bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam akan berjalan dengan lancar dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Madinah Al-Munawwarah, Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan ujian PCR bagi jangkitan virus cacar monyet daripada Borneo Genomics Innovation BGI Brunei Sdn Berhad. Sumbangan disampaikan oleh Dr. Haji Osmali bin Haji Osman, Wakil BGI Brunei kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sumbangan merupakan 2 kit Monkeypox Virus Nucleic Acid Detection Kit jenama BGI yang mempunyai kapasiti untuk 100 ujian. Ia akan membolehkan Jabatan Perkhidmatan Makmal membuat sebarang ujian yang disyaki jangkitan virus cacar monyet. Siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa melabuhkan tirainya dengan pencapaian beberapa resolusi. Salah satu daripadanya ialah memartabatkan bahasa Melayu. Resolusi dibentangkan semasa siri pembentangan kali ke-23 pagi tadi secara maya. Antara yang menyertai Pengarah Haji Muhammad Hasnan bin Pengarah Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasafela, Pemangku Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Siri pembentangan kali ini menampilkan pemakalah tempatan Dr. Haji Adnan bin Haji Besar, Rais Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Pada kita ini dan tertuju pada Melayu Islam Raja, sunnah atau sunnah kita senyum. Dan ini menjadi ubat kepada kami. 130 pain darah dikumpul semasa kempen derma darah bersempena Hari Derma Darah Sedunia. Kempen diadakan di Airport Mall Brakas pagi tadi. Kempen antara lain bertujuan menanamkan konsep dan budaya kerja-kerja amal dan mengekalkan bekalan darah yang mampan. Ia juga bagi menggalakkan dan meningkatkan gaya hidup sihat kerana derma darah adalah faktor utama dalam mengatasi beberapa masalah kesihatan.
bagi menyahut corporate social responsibility bagi Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan anak-anak syarikatnya juga, dan sama-sama membantu negara kita. Kelas Al-Quran dan Mukadam di Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara bagi tahun 2022 akan dibuka semula mulai hari Jumaat 24 Jun 2022. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama memaklumkan sebagai langkah pengawalan penularan jangkitan wabak COVID-19, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Sebarang pertanyaan, hubungi talian 223-3192 pada waktu pejabat atau 877-8570. Lima perusahaan makanan dan minuman tempatan baru-baru ini mempamerkan produk masing-masing di Pameran Perdagangan ASEAN 2022 bagi mendapatkan peluang pasaran baharu dan rakan kongsi. Torian Bake Shop and Cafe, Sabli Food Industries Sdn Bhd, Volco Venture, Brew House Sdn Bhd dan Mori Enterprise dipilih untuk mewakili negara Brunei Darussalam dengan sokongan daripada Darussalam Enterprise Dare dan dengan kerjasama Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Republik Korea dan penganjur pameran Pusat ASEAN Korea. Tahun ini, Pameran Perdagangan ASEAN diadakan dari 7 Jun hingga 10 Jun lalu di Pusat Pameran Antarabangsa Kintex di Ilisan dan Ian diadakan sebagai sebahagian dari Seoul Food and Hotel 2011 yang merupakan pameran industri perdagangan terbesar di Asia yang menerima lebih 1,000 pengunjung setiap tahun.